Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semua sihat? Okey, baik. Alhamdulillah. So, pertama sekali cikgu nak ucapkan syabas dan tahniah kerana dapat menghadirkan diri pada kelas fizik pada hari ini. So, tanpa kita melengahkan masa, mari kita tengok bahan yang cikgu sediakan untuk kelas hari ini. Okey, semua dapat lihat slide yang cikgu present? Okey. So kita masih lagi dalam topik yang sama iaitu bab 3. Bab 3 ni adalah berkaitan elektrik dan kita telah pun habis subtopik 3.1. So hari ni sebelum cikgu teruskan, cikgu ada baiknya cikgu beri gambaran tentang apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Cuba anda perhatikan melalui gambar yang tertera iaitu gambar litar air. Cikgu beri masa dalam 10 saat untuk kamu lihat apa yang dapat kamu simpulkan. Okey, baik. Ini adalah litar air, betul. So, apa yang kamu dapat simpulkan? Okey, terdapat halangan. Okey, baik. Apa yang cikgu boleh cakap melalui litar ini? Jumlah air yang mengalir di halangan menjadi lebih banyak ke lebih sedikit? Lebih sedikit sekiranya terdapat halangan. So, apa yang kamu boleh bayangkan adalah mungkin ada satu pipe air dan apabila ada sampah di tengah tu iaitu kita dapat wakilkan kepada halangan lah. So air yang mengalir melalui kawasan yang ada sampah tu akan menjadi lebih sedikit. Okey, apa berkaitannya dengan pelajaran yang kita akan belajar hari ini? Okey, di dalam satu litar elektrik, okey, terdapat 3 benda yang awak perlu ingat iaitu rintangan, arus dan voltan. So V itu adalah voltan, A adalah ampere iaitu arus dan ohm tu adalah rintangan. So arus tidak dapat mengalir kalau tengok melalui A tu kan, melalui A tu di sini arus ni tak dapat mengalir dengan baik sekiranya terdapat rintangan. Rintangan tu awak tengok R ni macam mana dia buat, dia kecilkan ruang. So apa yang kita dapat simpulkan, kadar pengaliran arus lebih tinggi apabila ruang besar berbanding ruang yang sempit. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan halangan. Okey. So apa yang kita akan pelajari hari ini, standard pembelajaran 3.2.1 dan 3.2.2. Okey, apa yang cikgu harapkan daripada kamu ialah kamu dapat membandingkan dan membezakan konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Yang pertama, dan yang kedua, kamu dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan sambungan litar kombinasi bersiri dan selari. Terima kasih Cikgu Dania. Jadi seterusnya saya akan sambung pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hasil pembelajaran kita yang pertama adalah membanding dan membeza apa itu konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu hukum ohm. Hukum ohm menyatakan bahawa arus yang mengalir melalui satu konduktor elektrik berkadar langsung dengan beza keupayaan yang merentasi dua hujung konduktor itu dengan syarat suhu dan keadaan fizikal konduktor itu adalah tetap. Jadi daripada hukum ohm kita akan dapat V iaitu beza keupayaan adalah berkadar langsung dengan I iaitu arus. Jadi untuk kita guna V dengan I ni di dalam satu rumus, kita memerlukan pemalar. Pemalar bagi konduktor ohm dikenali sebagai rintangan iaitu R. Jadi rumus kita akan dapat R sama dengan V bahagi I. Seterusnya, kita masuk pada topik kita iaitu konduktor ohm dan konduktor bukan ohm.
Konduktor Ohm adalah konduktor yang mematuhi hukum Ohm, manakala konduktor bukan Ohm adalah konduktor yang tidak mematuhi hukum Ohm. Hukum Ohm yang kita dah belajar tadilah. Jadi sekarang ni cikgu akan terangkan apa itu perbezaan konduktor Ohm dan konduktor bukan Ohm. Perbezaan pertama adalah melalui graf V melawan I. Bagi konduktor Ohm, graf V melawan I kita akan dapat satu graf garis lurus yang melalui titik asalan. Bagi konduktor bukan Ohm, kita akan dapat satu graf yang garisan melengkung melalui titik asalan. Jadi hubungan antara V dengan I, V adalah berkadar secara terus dengan I, dan bagi konduktor bukan Ohm, V adalah bertambah dengan I. Jadi apabila V bertambah, I juga akan bertambah. Konduktor Ohm, kadar pertambahan volten bagi konduktor Ohm adalah tetap, manakala kadar pertambahan volten bagi konduktor bukan Ohm meningkat. Rintangan bagi konduktor Ohm pula malar dan rintangan bagi konduktor bukan Ohm meningkat. Jadi itu sahaja, saya serahkan kepada Cikgu Liatul. Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ini Cikgu Lia nak terangkan perbezaan litar bersiri dan litar selari. Okey, jadi kita lihat yang pertama, litar bersiri ni adalah di mana susunan perintangnya adalah secara bersiri, atau kita kata, kita lihat di sini dia adalah sebelah menyebelah dalam laluan yang sama, cabang yang sama. Tetapi litar selari pula adalah susunan perintangnya yang kita lihat di sini adalah secara selari. Dia bukan dalam laluan ataupun cabang yang sama, tetapi dalam arah yang sama tapi bukan dalam laluan yang sama. Okey, tu beza litar bersiri dengan litar selari. Kita tengok bezanya dari segi susunan perintang. Okey, seterusnya kita nak tengok pula arus elektrik. Okey, untuk arus elektrik dalam litar bersiri, arus elektrik yang melalui setiap perintang untuk litar bersiri ni adalah sama. Sama juga dengan arus elektrik yang merentasi kita punya sel kering ataupun bateri. Sama nilainya. Kita tengok persamaan di sini, I sama dengan I sama dengan I. Maksudnya sama. Okey, arus elektrik yang merentasi sel kering, kita tengok kat sini ada dua perintang kan? Sama dengan arus elektrik yang melalui perintang pertama, sama juga dengan arus elektrik yang melalui perintang yang kedua. Jadi kesemuanya adalah sama arus elektrik dalam litar bersiri. Untuk litar selari pula, kita punya arus elektrik yang melalui sel kering ataupun jumlah arus elektrik litar kita sama dengan hasil tambah arus elektrik untuk kesemua perintang yang ada. Sebagai contoh, dalam rajah ni kita ada dua perintang 1, perintang 2. Jadi, apa itu arus elektrik? Jumlah arus elektrik kita ataupun arus elektrik yang merentasi sel kering adalah sama dengan I1. Arus elektrik perintang 1 campur dengan arus elektrik perintang yang kedua, I2. Jadi, litar selari ni arus elektrik dia melibatkan hasil tambah. Okey. Seterusnya adalah beza keupayaan. Okey, untuk litar bersiri, kita punya beza keupayaan yang merentasi sel kering adalah sama dengan hasil tambah beza keupayaan ke semua perintang yang ada. Sebagai contoh, dalam contoh ni kita ada dua perintang. Jadi V kita, beza keupayaan di sel kering sama dengan V1, beza keupayaan di perintang pertama campur dengan V2, beza keupayaan di perintang yang kedua. Jadi maksudnya litar bersiri ni dia punya beza keupayaan adalah melibatkan hasil tambah. Okey, manakala litar selari, beza keupayaan litar selari ni adalah sama untuk kesemuanya. Sama ada beza keupayaan di setiap perintang dan beza keupayaan yang merentasi sel kering. Sebagai contoh, kita tengok sini V kita beza keupayaan yang merentasi sel kering sama dengan beza keupayaan perintang pertama V, sama juga dengan beza keupayaan perintang kedua V. V sama dengan V sama dengan V sama dengan V. Jadi kita tengok litar selari beza keupayaannya adalah sama untuk kesemuanya. Okey. Okey, untuk rintangan berkesan, okey kita tengok untuk rintangan litar bersiri, kita tengok rintangan berkesan dia R sama dengan R1 campur R2. R ni rintangan berkesan lah, jumlah sama dengan R1 campur R2. Manakala untuk litar selari, rintangan berkesan dia adalah kita ambil 1 per dengan R, okey, sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2. Selepas itu kita akan selesaikan dan dapatkan R sahaja. Rintangan berkesan untuk litar selari. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Okey, jadi kamu semua dah faham macam mana kita nak kira rintangan berkesan dalam litar bersiri dan juga litar selari. Jadi, jom sama-sama kita buat contoh supaya kamu nampak macam mana kita nak aplikasikan kedua-dua formula ni dalam latihan. Okey, jom kita tengok contoh satu. So, hitung rintangan berkesan R bagi litar di bawah. Sebelum tu cikgu nak tanya kamu semua. Perintang dalam litar di bawah ni disusun secara bersiri
ataupun selari? Bersiri, cikgu. Ya, betul Siti. Perintang dalam rajah ni disusun secara bersiri, iaitu bersebelahan. Okey. Kamu ingat lagi tak formula untuk kira rintangan berkesan bagi litar bersiri ni? Okey, ini formulanya yang kita dah belajar tadi. R sama dengan R1 tambah R2. Okey. So, kita dah ada nilai untuk R1 iaitu 20 ohm dan R2 iaitu 20 ohm. So, kita masukkan je nilai tersebut dalam formula. Kita akan dapat 20 tambah 20 bersamaan dengan nilai R 40 ohm. Okey, mudah kan? Okey, ini untuk litar bersiri. Macam mana pula untuk litar selari? Okey, jom kita tengok contoh kedua. Seperti yang kamu dapat lihat, perintang dalam litar ni disusun secara selari. Jadi kita recap balik apa formula perintang yang disusun secara selari ni. Iaitu 1/R sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Okey, kita dah tahu value R1 20 ohm, value untuk R2 pun 20 ohm. Jadi kita masukkan nilai-nilai tersebut dalam formula kita. Kita akan dapat 1/20 tambah 1/20 bersamaan dengan 2/20. Tapi cikgu nak ingatkan kamu tak boleh berhenti dekat sini. Sebab nilai yang kamu dapat ni adalah 1/R. Jadi yang kita nak cari sekarang adalah rintangan berkesan R. R sahaja, bukan 1/R. Jadi kamu kena songsangkan dia, iaitu terbalikkan dia untuk dapatkan nilai R. Bila kamu terbalikkan dia, kamu akan dapat 20/2 which is bersamaan dengan R sama dengan 10 ohm. Mudah kan? Kamu jangan sesekali terlupa untuk jadikan dia R. Kalau kamu berhenti dekat 1/R, kamu tak akan dapat markah penuh tau. Faham ya? Faham, cikgu. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sebelum tu cikgu nak kamu ingat kembali apa yang kita dah belajar hari ini. Yang pertama kita dah belajar apa? Kita dah belajar tentang hukum Ohm kan? Ingat lagi tak? Hukum Ohm. Kita belajar tentang hukum Ohm. Iman, cuba kamu sebutkan apa itu hukum Ohm? Boleh cikgu. Hukum Ohm menyatakan bahawa arus I yang mengalir melalui satu konduktor elektrik berkadar langsung dengan beza keupayaan V. Ya, betul. Dalam kata lainnya, hukum Ohm ni adalah V berkadar terus dengan I. Okey, beza keupayaan berkadar terus dengan arus. Okey. Kita semua sedia maklum bahawa pemalar bagi konduktor Ohm dikenali sebagai rintangan R. Dari situ kita dapat formula R sama dengan V over I, iaitu beza keupayaan bahagi dengan arus. Seterusnya kita ada belajar yang terakhir tadi, yang kita belajar kira-kira tu. Ingat tak kita belajar pasal apa? Rintangan berkesan, cikgu. Ya, betul. Rintangan berkesan. Rintangan berkesan dalam litar. Kita ada belajar tentang dua litar kan. Yang pertama litar selari dengan litar bersiri. Untuk formula litar selari, sebutkan apa formula litar selari, Haikal? 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Ya, betul. Itu untuk litar selari. Dan untuk litar bersiri, kita cuma perlu tambah je nilai-nilai perintang yang ada dalam litar bersiri tersebut. Sebagai contoh tu, kalau ada dua perintang, kita akan dapat R1 tambah R2. Okey, mudah kan? Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu harap kalau kamu ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang kamu tak faham, boleh WhatsApp cikgu dan lepas ni cikgu akan bagi kamu lembaran kerja untuk kamu siapkan dan minggu depan kita akan bincang sama-sama. Okey? Okey, jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.